Malaysia GCC bincang tindakan terhadap kezaliman Israel. Amal penjimatan di pejabat kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perdana Menteri akan ke Riyadh, Arab Saudi bagi menghadiri persidangan tetap di antara Majlis Kerjasama Teluk dan ASEAN Khamis ini. Perbincangan tertumpu khusus mengenai tindakan yang perlu diambil terhadap kezaliman rejim Zionis ke atas rakyat Palestin. Malam ini, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir juga akan berangkat ke Jeddah atas undangan Putera Mahkota Arab Saudi, Putera Muhammad Salman dan OIC bagi sidang berkenaan. InsyaAllah pada hari Khamis ini, lengkap sebelum saya berangkat ke Arab Saudi, 100 juta yang akan disalurkan khusus ke Gaza untuk tabung kepentingan kemanusiaan dan perubatan. Masalahnya ialah dalam perbincangan kita dengan beberapa negara, termasuk Turki dan maklumat daripada Mesir, apa yang dilakukan oleh Israel adalah keengganan mereka membuka sempadan. Berhubung penghantaran pasukan tentera Malaysia ke Palestin, Perdana Menteri menjelaskan sebarang tindakan bagi misi pendamai atau keamanan atau koridor kemanusiaan perlu disepakati negara-negara jiran terlebih dahulu. Jika tidak dilaksanakan, ia akan menyebabkan pesawat negara tidak boleh mendarat bagi misi kemanusiaan. Malaysia juga yang menyatakan suara bahawa kita enggan menghantarkan pasukan tentera. Pimpinan tentera minta saya sampaikan adalah tidak adil untuk mana-mana kalangan dalam penyampaian mesej mereka, dalam tazkirah mereka untuk menyinggung hal ini. Ini bukan keputusan kita boleh hantar dengan mudah. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi penerangan berhubung perkembangan terkini krisis Palestin-Israel di Parlimen. Pemberian subsidi kepada rakyat diteruskan namun penyelarasan tetap perlu dilaksana. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah berkenaan bagi memastikan ketirisan dapat dielak dan hanya mereka yang layak terima manfaat. Subsidi diteruskan. Nak potong tak boleh kerana harga akan melambung dan rakyat di peringkat bawah terkesan. Jadi subsidi akan diteruskan. Tapi mesti ada penyelarasan supaya yang maha kaya jangan diberi subsidi, orang asing dielak dari mendapat subsidi dan subsidi itu bagi pembayar cukai ataupun rakyat yang memerlukan. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada perimpunan bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Penjawat awam disaran mengamalkan budaya penjimatan serta mengelak pembaziran walaupun melibatkan hal kecil. Saranan Perdana Menteri itu agar dana awam digunakan sebaiknya. Begitu juga orang yang membazir. Membazir ini kita selalu lihatnya besar-besar. Tapi kita lupa cara kita guna elektrik pejabat. Macam ayah kita yang bayar. Atau guna pen ketua jabatan 5, KSU 10, KSN 12, menteri 15, Perdana Menteri 20. Itu sebagai contoh, tak sampai 20 saya ada 18 tu. Which means kita kena baiki, these are public funds. Sehubungan itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM diminta memainkan peranan agar amalan pembaziran tidak terus berlaku dalam sektor perkhidmatan awam. Dalam pada itu, Perdana Menteri berharap kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA dapat disiapkan menjelang pertengahan tahun depan. Menurut beliau, kajian itu perlu bersifat komprehensif kerana membabitkan reformasi penjawat awam dan kenaikan gaji. Sebab itu saya rasa elok kita berikan signal bahawa kita akan beri perhatian lebih baik kerana tidak munasabah untuk mengharapkan
prestasi itu meningkat tinggi, produktiviti tinggi, tapi kadar upahnya tidak meningkat. Perdana Menteri turut menyarankan sektor swasta terutamanya syarikat yang memperoleh keuntungan tinggi setiap tahun untuk meningkatkan kadar upah pekerja mereka secara munasabah. Mengenai bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam sebanyak RM2,000 pula, Perdana Menteri berkata ia menterjemah pengiktirafan terhadap khidmat penjawat awam. Sebab itu sementara saya berikan 2,000 pada penjawat awam dan juga 1,000 untuk usaha sebagai sekadar token pengiktirafan pada khidmat mereka. Sementara kajian persaraan itu harus disiapkan. Saya harap dalam pertengahan tahun depan kita kena siapkan supaya ada pengumuman penting dalam belanjawan akan datang. Insentif itu merupakan isyarat kerajaan memberi perhatian serius terhadap kadar upah 1.6 juta penjawat awam. 4,839 hektar kawasan di Sabah dan Sarawak akan dibangunkan untuk projek penanaman padi. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, jumlah itu membabitkan kawasan seluas 2,158 hektar di Beluran dan Kota Belud, Sabah, manakala lebih 2,000 hektar di Batang Lupar, Sarawak. Pada khidmat saya, Sabah dan Sarawak amat memerlukan modaliti yang sama untuk dilakukan, maka saya ingin mengesahkan bahawa 50,000 hektar yang dimasukkan itu adalah satu perancangan jangka panjang. Tetapi setakat ini seluas 4,839 hektar telah disahkan untuk dibangunkan, di mana 2,159 hektar di Sabah, iaitu di Beluran dan Kota Belud, dan 2,680 hektar di Sarawak, terutamanya tumpuan di kawasan Batang Lupar. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Sempurna Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal di Dewan Rakyat. Peruntukan RM30 juta daripada keseluruhan RM60 juta bantuan khas daripada Bernas kepada pesawah telah disalurkan. Agihan fasa pertama dan kedua melibatkan pesawah di Pantai Timur dan 5 negeri termasuk Kedah dan Perlis, manakala negeri lain akan menerima pada peringkat seterusnya. Jelas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chang Fong Chin, pemberian bantuan khas RM250 kepada setiap pesawah itu akan diperluas ke negeri lain dalam masa terdekat. Penyaluran pertama sebanyak RM10 juta telah disalurkan kepada KPKM untuk diakikan kepada 3 buah negeri di Pantai Timur, iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang. Manakala penyaluran kedua sebanyak RM20 juta adalah untuk diakikan kepada pesawah di 5 buah negeri, iaitu Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 kepada setiap murid akan disalurkan bermula Januari 2024. Bantuan sekali bayar itu memberi manfaat kepada 5.25 juta murid. Menerusi satu kenyataan, Kementerian Pendidikan berkata sebanyak RM788.13 juta diperuntukkan dalam belanjawan 2024 khusus untuk BAP. Bayaran akan disalurkan melalui sekolah dan diagihkan kepada murid secara tunai atau kredit ke akaun masing-masing. Penjelasan dibuat susulan timbul kebimbangan sesetengah pihak mengenai ketiadaan BAP dalam pengumuman belanjawan 2024 seperti dilaporkan media. BAP bakal membantu meringankan beban perbelanjaan ibu bapa atau penjaga dalam menyediakan kelengkapan anak-anak bagi menghadapi sesi persekolahan 2024. Dan ini pula langkah mengehadkan yuran pendaftaran masuk ke Universiti Awam tidak melebihi RM1,500. Rata-rata pelajar menyambut baik penetapan berkenaan bagi membantu mereka yang datang dari keluarga B40. Ya, sebab
Lagi-lagi kalau duduk area-area KL ni memang banyak yang kena guna kewangan dari segi benda lain. So betul bagi meringankan beban lah untuk para pelajar. Kalau untuk pelajar yang kurang berkemampuan tu saya rasa membantulah. Tapi untuk macam kalau saya sendiri, saya macam tak terkesan sangat sebabnya memang yuran yang kami kena bayar tu memang bawah 1,500. Jadi kalau dia buat macam 1,200 ke bawah macam tu, mungkinlah membantulah juga macam tu. Bagi pandangan saya, kalau selaku pelajar student B40, bagi saya agak satu inisiatif yang baguslah untuk kerajaan tetapkan di mana yuran tidak boleh melebihi 1,500. Sebabkan sekarang ni dekat Universiti Malaya pun sendiri yuran kos pengajian tu agak mahal. Tak ditambah lagi dengan yuran penginapan dan sebagainya, kos sara hidup lagi. Malah menerusi Belanjawan 2024 juga, pelajar yang tidak mampu membayar yuran pengajian tidak akan disekat mendaftar subjek pada setiap semester. Pertambahan peruntukan sumbangan tunai rahmah STR bukti kerajaan komited tangani peningkatan kos sara hidup dan barangan sekaligus memastikan golongan yang layak terus terbela. Ia dapat sedikit banyak membantu pada kehidupan seharian saya, iaitu dapat membeli belanjawan seperti rumah, barang-barang makan semua, and then isi minyak semua kan. So saya amat berterima kasihlah kepada pihak kerajaan kerana memberi sumbangan ini. Saya bersyukur sekurang-kurangnya bantuan ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat dan sedikit sebanyak membantu pengurusan kehidupan harian. Sedikit sebanyak atas bantuan diberikan ini kita dapatlah gunakan untuk beli keperluan anak ke, beli keperluan apa-apa yang kita perlukanlah untuk membantu masyarakat. Kadar maksimum STR meningkat kepada RM3,700 dan kadar minimum STR untuk golongan belia meningkat kepada RM500. Belanjawan 2024 sediakan peruntukan terbesar RM393.8 bilion. 5 kilang sorok beras disebu, juga 3,150 kandungan berunsur penipuan disekat bagi tempoh Januari hingga September. Itu antara 10 tumpuan kerajaan perpaduan sepanjang minggu lepas. Saksikan. Bagi mendalami nilai universal ekonomi Islam, kerajaan menyediakan RM20 juta bagi merancangkan kajian serta kreativiti dan inovasi ekonomi Islam. Dan ini termasuk pusat pendidikan keuangan Islam antarabangsa dengan penglibatan MIFC dan industri. Penerapan penggunaan kenderaan mampan dan mesra alam seperti lori terminal elektrik bakal mengubah sektor logistik sekaligus mewujudkan pasaran baru untuk penyedia penyelesaian logistik. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata pada masa ini banyak syarikat multinasional sangat mengambil berat mengenai alam sekitar, sosial dan tadbir urus korporat ESG. Dan kita menggalakkan sektor swasta, syarikat-syarikat swasta untuk juga melabur dalam kenderaan elektrik ini, terutamanya untuk syarikat-syarikat logistik yang boleh melabur dalam
prime mover elektrik ini. Kerana banyak syarikat-syarikat multinasional, mereka juga ada dasar ESG mereka. Swift Haulage Berhad Swift, penyedia perkhidmatan logistik bersepadu yang terkemuka dan terbesar di negara ini, merupakan pemain logistik pertama mengguna pakai lori terminal elektrik, menetapkan standard baru untuk kemampanan dan tanggungjawab alam sekitar dalam rantaian bekalan mereka. Sijil Perakuan Pengendali Udara AOC MyAirline digantung sementara berkuat kuasa hari ini. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM memaklumkan penggantungan bagi membolehkan audit terperinci dijalankan terhadap syarikat berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM Dato' Nur Razman Mahmud berkata penggantungan sijil berkenaan di bawah Peraturan 193/3 Peraturan Penerbangan Awam 2016. Audit keselamatan terperinci akan dijalankan terhadap MyAirline ketika penggantungan sementara bagi menilai semula keupayaan syarikat penerbangan itu. CAAM mengingatkan semua pemegang lesen untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan di samping memastikan pematuhan yang ketat. RTM sentiasa komited memberi liputan terbaik dengan memanfaatkan sinergi pelbagai platform sedia ada. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman yakin dengan komitmen warga kerja dalam menjayakan sesuatu rancangan atau liputan berita. Kita akan teruskan liputan kita yang bagus yang kita buat sebelum ini, bukan saja dari segi masa PRU DUN tetapi juga pilihan lari kecil dan sebagainya. Saya rasa kita dah cukup melatih pasukan kita dan saya rasa kita akan teruskan kecemerlangan yang telah kita buat. Yang itu sebab kita raikan pekerja kita pada hari ini untuk memberikan mereka lebih semangat untuk terus ke depan dan menjadi satu pasukan liputan berita ehwal semasa dan juga rancangan yang sangat hebat. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Petugas PRU DUN ke-15 serta Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Sijil penyertaan turut disampaikan kepada kontingen Pembarisan Hari Kebangsaan 2023 yang diwakili personaliti dan warga kerja RTM.